Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang. Alright, so untuk petang ini, kita akan memperkenalkan jenis-jenis data type yang ada. Okay. Jenis-jenis data type dan juga variabel yang kita. Okay, sila lihat tabel ni pada muka surat 10 modul praktikal. Okay, yang pertama sekali, data type kita ada 4. Data type untuk integer, double, boolean dan juga char. Okay, string ini dia bukan data type. String digunakan untuk kita simpan data type yang berjenis string. String ni contohnya perkataan. Kalau contoh nama, nama ini adalah perkataan. Bila kita nak paparkan perkataan dan kita nak assign perkataan tu dalam variabel name, jadi kita kena letak string. Okay, variabel dia name. Name ini akan memegang nilai nama. Jika nilai itu dalam bentuk perkataan macam ni, kita akan letak string. Yang kedua adalah int. Int ini untuk integer. Contoh age. Age dia declare data type yang berbentuk integer. Okay, dan age ini bila integer dia memegang nombor integer lah, nombor bulat. Jika nombor itu ada perpuluhan seperti weight ni 65.4, so kita kena declare dia sebagai data type double. Okay, declare sebagai data type double untuk perpuluhan. Jika kita nak simpan data yang bernilai true ataupun false, true or false, kita perlu guna boolean. Okay, boolean. Jika kita nak simpan huruf, satu huruf kita simpan atau kita declare as data type nama dia char. Dan char ada single quote. Ini single quote nampak satu tanduk tu single quote. Kalau string dia ada double quote. Boleh? Ini adalah variabel yang memang kita akan gunakan sepanjang kelas. Okay, string, int, double, boolean dan juga char. Char untuk single letter. Alright. Sekarang kita nak cuba buat Java untuk soalan exercise 3. Okey, tengok balik exercise 3 awak. Saya ambil pseudocode. Macam mana saya nak tukar pseudocode ini kepada Java? Okey. Ini Madam dah buat template. Madam buat garisan ni sebenarnya tak perlu garisan. Okey, tetapi sebagai permulaan ni Madam nak tunjuk dalam bentuk garisan. Kalau buku anda bergaris, ikut garisan yang Madam dah buat macam ni. Okey. So ini adalah kita punya pseudocode tadi. Okay, nampak pseudocode kita untuk question exercise 3, question number berapa ni? Question number 1 ke? Betul ke question number 1? Yes, betul. Okay, question number 1, exercise 3, question number 1. Okay. So ini adalah exercise 3. Okay, question number 1. Alright, kenapa Madam letak ke bawah ni? Tengok dulu, okay? Jangan terus tulis, tengok dulu Madam buat. Okay, bila kita nak tukarkan pseudocode ini kepada Java program, Madam akan buat ikut row dia jadi apa, okay? So dalam Java program, kita kena tulis dulu yang pertama adalah kita tulis ayat ni, import. Okay, awak boleh rujuk juga muka surat 13 ni. Import java.util.scanner as huruf besar. So benda-benda ni awak kena hafal nanti. Okay, ini kenapa ada import? Pagi tadi belajar tak ada import pun. Okay, ni yang pagi tadi. Terus nama kelas dia tak ada import. Sebab untuk petang ini kita ada input statement ni. Read. Read ni input. Bila ada input, mesti ada import java.util.scanner. Okay, mesti ada import ni.
java.ot.scanner disebabkan ada input. Okey, kemudian baru kita tulis nama kelas. Okey, apa nama kelas kita? Sebab ini soalan nombor 1, Madam buat kelas Q1. Okey, nama kelas tak kisah tulis je apa-apa pun. Yang penting dia unik. Okey. Lepas tu kita tulis public. Ini yang tadi, public static void main. Okay, string S capital letter, ada square bracket. Lepas tu, okay, square bracket ada up, tutup dan juga ada open curly bracket. Okay, Madam buat row warna merah untuk bagi tahu bahawa ini adalah yang kita tambah. Okay, mesti letak import ni sebab ada input statement. Okay, sebab ada input statement kena ada benda ni. Ada read mesti ada import. Kemudian tambah lagi satu, scanner. Okay, scanner SC equal new scanner. Dalam bracket sistem S huruf besar, system.in, tutup dan semicolon. Ini pun kena tambah. Sebab ada read. Partner dia nampak kat sini import OT scanner. Scanner ni Madam buat huruf besar. Okay, sebab tu kat sini ada scanner. Ini kena buat sebab kita nak read. Benda ni wujud sebab kita nak read ni. Read test 1, test 2. That's why kena ada import Java OT scanner. Kalau tak ada, dia tak boleh read. Okay. SC ini adalah objek. Okay, ini adalah objek SC. Apa objek ni nak guna? Sekejap lagi kita tengok. Jadi bila nak buat coding, awak kena hafal 4 baris ni. Import Java OT scanner. Saya lupa letak semicolon. Okay. Baris kedua, nama kelas. Baris ketiga, method main. Dan baris keempat adalah create object untuk scanner. Ini kena hafal, 4. Okay. Kemudian, ada barisan dekat sini. Madam cuba warnakan dengan warna biru. Okay, ruang yang berwarna biru ni 2 baris. Ini kira barisan buku awak lah. Baris pertama, baris kedua. Okay, 2 baris ni tinggalkan untuk declare variable. Apa saya ni tak pandai eja ke? Space for declare variable. Tinggalkan ruang. Tinggal dulu ruang. Jangan tulis apa-apa. Jadi Madam take note kat sini lah. 2 baris ini tinggal untuk declare variable. Boleh tak setakat ini? Boleh faham tak? 1 hingga 4 kena hafal. Baris 5 dan 6 adalah ruang untuk declare variable. Apa nak declare? Nanti dulu. Okay. Boleh ke? Boleh, Madam. Okay. Seterusnya. Okay. Ini kena hafal. Maknanya nak buat coding je ingat. Import Java OT scanner, nama kelas, public static void main, scanner SC, ruang 2 baris untuk declare variable. Okay. Kemudian baru kita nak start. Baru nak start ni. Okay. Sekarang kita ada read test 1, test 2, test 3. Okay. Buat warna dulu. Okay. Warna ni. Okay. Saya kecilkan sikit. Tak tahu korang boleh nampak ke tidak ni. Boleh Okay, read test 1, test 2, test 3, assign 1, assign 2. So dia akan jadi 2 baris. Daripada 1 baris ni, bila Java dia jadi 2 baris. Okay, dia akan jadi 2 baris. Ingat tu. Kenapa dia jadi 2 baris? Okay. Kenapa dia tak jadi sebaris? Okay. Baris yang pertama ni, dia adalah untuk prompt user. Iaitu give instruction to user. Okay, awak take note dulu. Ini adalah untuk give instruction to user. Yang kat sini baru input statement. Maknanya setiap kali ada read, automatically akan ada prompt user. Dalam soalan dia tak akan cakap. Kita kena buat. Okay, ada input, maksudnya ada prompt user. Contohlah, saya nak minta awak bagi tahu berapa berat awak. Saya akan pergi contoh.
Kamarul, tinggi awak berapa? Berat awak berapa? Saya kena tanya dulu. Itulah prompt user. Saya kena give instruction. Kamarul, sila tulis berapa berat anda. Sila key in berapa berat anda. Barulah Kamarul kat sini key in. Dia pun cakap berat dia 55 contohnya. Sama macam kita pergi dekat ATM machine. Sebelum kita masukkan PIN number, dia akan tanyakan, sila masukkan PIN number anda. Baru kita masukkan. So inilah maksud prompt user. Give instruction to the user apa dia kena buat. Okay. So cara nak prompt user adalah output. Kita nak paparkan perkataan. So kalau nak paparkan perkataan, system.out.print. Okay. Apa kita nak tulis ni? Kita nak suruh dia masukkan apa? Test 1, test 2, test 3, assign 1, assign 2. Ui banyak ni. Input ada banyak ni. Ada berapa input dia? Test 1, test 2 ada 5 input. So kita kena buat 5 input ni. Okay, kena buat 5 input. Insert, mana insert? Okay. Insert. Kenapa banyak? Kenapa banyak? Macam kita ambil duit. Mula-mula dia tanya suruh masuk PIN. Bila kita masuk PIN, dia tanya lagi. Dia tanya lagi kan? Okay, sebab tu dia akan jadi banyak. Okay, so yang pertama saya nak suruh dia masukkan test 1. Okay, ataupun kita boleh gabung lah test 1, test 2. Tapi tak naklah buat asing-asing. Enter test 1. Test 1 dekat sini rapat. Kat sini kalau tak rapat pun tak apa. Tak ada masalah sebab dia message. Okay, masukkan test 1. Semicolon. Okay. Lepas tu input statement. Dia suruh kita masukkan test 1. Sekejap print tak dah. Saya nak besarkan sikit. Okay. So bila kita suruh dia masukkan test 1, kita kena letak nilai dekat sini. Apa yang kita nak masukkan? Test 1, ini kena rapat sebab variable mesti kena rapat. Test 1 equal. Okay, test 1 dia tak boleh huruf besar, huruf kecil. Okay, test 1 equal S. Kenapa SC? Sebab tadi kita buat objek dia SC. Sebab tu dekat sini pun SC. Okay, SC. Lepas tu dot. Oh, dia highlight. Sekejap saya tutup highlight dulu. None. Okay, dot. Dot apa? Next in. Next in. Ini kena hafal benda ni. Kita nak suruh dia masukkan test 1. So tulis variable test 1 equal sc dot next in. Kenapa in? Markah dia dalam bentuk integer. So selesai untuk input yang pertama. Okay, boleh tak input pertama? Saya highlightkan yang ni. Okay, sekarang test 1 dah selesai. Kenapa dia asyik bergerak dia? Okay, test 1 settle. Sekarang kita nak tanya pula untuk test tu. So ulang balik proses yang sama ni. Ulang balik proses yang sama. Iaitu untuk tanya test tu pula. So kat sini akan jadi test tu. Okay. So kalau ada 3 input, maksudnya akan ada 3 kali kita buat. Okay, sekarang ada berapa input? Ada 5 input. Maksudnya kena buat 5 kali. Okay. Sekarang test 1, test 2 dah selesai. Kita buat pula untuk test 3. Okay. Buat untuk test 3. Ini pun test 3. Okay, saya kena tambah lagi baris. Okay, insert. Okay, tambah lagi baris. Nampak tu. Okay. Okay, setiap satu input, satu prompt user, satu input. Prompt user, input. Bagi arahan dekat dia. Okay, sekarang saya nak bagi arahan untuk masukkan assign 1. Okay, enter. Jangan tulis assign 1 dekat dalam instruction. Kena bagi nama penuh. Enter assignment 1. Tapi dekat sini kita boleh tulis assign 1. Untuk variable kita boleh simple kan. Tapi bila prompt user, bagi penuh. Okay. Kemudian saya copy untuk, dia dah pergi bawah dah Sekejap lah. Dia tak nak pergi pula dah.
Okay. Mana tadi? Okay, kat sini. Okay, seterusnya Madam nak suruh dia masukkan assign to. Enter assignment to. So dekat sini pun kita akan letak assign to. Okay, saya kecilkan sikit supaya awak nampak keseluruhan dia. Jadi untuk input saja dia dah ada 10 baris. Okay, saya mergekan Okay. Boleh faham tak sampai input ni? Kenapa dia jadi banyak? Sebab kita ada test 1, test 2, test 3, assign 1, assign 2. Okay. Boleh tak sampai sini? Macam mana dia bertukar? Boleh, Madam. Okay. Sekarang kita dah selesai untuk input. Dah tukar dah input. Okay. Madam pergi pula untuk dia punya proses. Okay, ini dia punya proses. Carry mark equal assign 1. Ini proses. Proses kita ambil je semua sekali balik. Dia tak berubah. Kita copy paste je. Dia tak berubah. Cuma yang berubah hanyalah kalau carry mark jauh, kita kena rapatkan. Ingat, variable dia tak boleh 2 perkataan. Sebab tu Madam selalu pesan jangan buat sampai 3 perkataan. Nak rapat boleh, nak letak underscore pun boleh. Okay. Test 1, test 2, okay betul. Assign 1, ini tambah assign 2. Okay. Alright. So ini kalau nak kurung pun boleh. Okay. So sama. Yang coding ni tak ada masalah, sama. Dan jangan lupa letak semicolon. Okay, semicolon. Kemudian buat sebaris. Warna hijau. Okay. So ini dia, ini nampak macam sama kan? Cuma bezanya variable tak boleh 2 perkataan, dia kena 1. So kita kena letak underscore ataupun rapatkan dia. Okay. Display. Sekarang yang ni pula. Display dia jadi apa? Display dia akan bertukar menjadi perkataan display dia jadi system.out.print. System.out.print. Okay, dia nak print apa? Dia nak print carry mark ni. Okay, so carry mark ambil yang ni, mesti sama. Kalau ada underscore, kita letak underscore carry mark. Okay, semicolon. Stop. Kita akan tutup dengan close untuk method main, close untuk class. So inilah dia coding untuk menukarkan pseudocode kepada Java. Boleh tak? Okay, awak boleh masuk dekat template ni. Template ni ada dalam Google Drive dekat template Java. Okay. So macam tu lah cara nak tukar. Saya ulang balik. Bila nak buat Java, kita kena start import Java UT Scanner. Class, bagi nama class. Public static void main ni, method main. Kena create scanner. So 4 baris ini kena hafal. 4 baris ni kena hafal. Baris kelima dan 6 adalah space untuk declare variable. Okay, variable apa kita nak declare? Kita belum declare lagi. Okay, sekarang kita nak declare. Apa yang kita nak declare? Check balik. Dekat input kita ada apa? Nampak ni kita ada test 1, kita ada test 2, kita ada test 3, assign 1, assign 2. Jadi benda-benda ni lah yang kita kena declare. Okay. So kena check semua variable, pastikan anda declare semua variable tersebut. Okay, macam mana nak declare? Test 1, test 2, apa jenis data type dia? In. So kalau data type dia in, tulis in. Kenapa in? Sebab kita kata markah dia adalah dalam bentuk nombor integer. Okay, so letak in, kena declare. Test 1, test 2, test 3, semua data type dia adalah integer. Jadi letak sekali. Kalau data type dia berbeza, baru letak berasingan. Okay, selesai. Lepas tu check lagi. Apa lagi yang kita tak declare? Variable yang tak declare kita check lagi. Oh, carry mark. Carry mark kita belum declare lagi. So carry mark pun kita kena declare. Dan carry mark pun data type dia integer. Okay, tulislah dekat sini. Ni carry mark. Okay, tulis carry underscore mark. Okay. Lepas tu dah settle, letak semicolon.
Semicolon. Mesti kena letak semicolon. Okay. Right. So dah siap dah. Okay, dah siap. Lepas ni kena ingat macam ni lah daripada pseudocode. Ni. Start, read akan tukar jadi macam ni. Ikut jumlah input yang ada. Proses, saling balik je. Output. Tutup dengan curly bracket. Itu sahaja. Okay, sekarang cuba kita run dekat bahagian coding. Okay. Boleh? Boleh kita buat coding Saya tunjuk dulu. Okay. Untuk buat coding, pergi dekat file, new, Java. Okay, ini yang pagi tadi kita tutup dulu. Okay, kita nak run betul ke yang kita buat ni kita nak run. Okay. So, sekarang awak dah boleh mula menulis ataupun nak type sama-sama dengan saya boleh. Boleh type sama-sama. Pertama sekali kita tulis dulu import java.util.scanner S huruf besar. Semicolon. Okay, boleh buka jgrep masing-masing. Trinket boleh run sama-sama dengan saya. Kemudian bagi nama kelas. Okay, kelas sebab dia soalan 1 saya buat Q1. Okay. Ataupun sebab dia exercise 3 saya nak buat nama dia exercise 3 Q1. Kelas boleh letak sendiri. Yang penting special. Tak sama dengan variabel yang lain. Okay. Kemudian kita buat pula, saya nak selang sikit, tak nak crowded. Okay. Public static void main string S capital letter. Ada square bracket argument. Lepas tu ada open curly bracket. Okay. Anda semua type bersama-sama dengan saya tak yang ni? Yang type boleh buat sama-sama. Yang tulis nanti baru saya bagi masa untuk awak salin. Okay, kemudian kita tulis scanner SC equal new scanner S huruf besar dalam bracket system dot in semicolon. Okay, itu tadi 4 header tadi. Nak buat coding kena ingat 4 header ni. Kemudian dekat sini tadi apa? Ruang untuk declare variable. Okay, kita dah declare tadi kan. Letak in apa? Test1, test2, test3, test habis dah assign lah. Assign 1 dan juga assign 2. Semicolon. Okay, semicolon. Sebab tu Madam tak ajar korang letak perkataan and, tak perlu. Ini je, tulis macam ni. Tak perlu ada perkataan and, assign tu tak perlu. Okay. Lepas tu, ingat tak tadi kita nak prompt user? System.out.print message kan? Enter your test1. Ikutlah nak buat ayat apa pun tak kisah. Test1. Yang ni tak perlu rapat sebab ini bukan variable, ini message. Kita buat je standard macam biasa. Okay. Tutup. Semicolon. Okay. So kalau kita bagi instruction enter your test1. Jadi kita kena bagilah ruang untuk dia masukkan test1. Jadi test1 equal sc dot next in. In I huruf besar. Bracket, square bracket, semicolon. Okay. Kemudian kita buat untuk yang kedua selang ni. Jangan bagi rapat, semua rapat nanti pening nak baca. Nampak tak Madam selang-selang ni? Okay. Kita buat pula input yang kedua, selang. Dan jangan copy paste, type satu-satu untuk biasakan diri kita. Print nanti dah mahir tak apa nak copy paste. Okay. Enter your test2. Tutup semicolon. Okay, lepas tu kalau kita suruh tak masuk test tu, kita pun kena bagilah ruang untuk dimasukkan test tu. Test tu equal sc dot next in. In I mesti huruf besar. Okay, test 1, test 2 dah. Selang lagi. Masukkan test 3 pula.
Okay, masukkan test to system. Dot out. Dot print. Enter your test 3. Okay. Tutup semicolon. Lepas tu kita buat input statement. Saya tambah sikit kat sini lah komen. Ini adalah input statement. Ini sebagai contoh prompt to the user. Okay. Right. Test 3. Ini ada error lah ni kalau saya buat jarak. Test 3 equal sc.next in semicolon. Okay. Dah selesai dah test 1, test 2, test 3. Ingat yang pertama ini adalah prompt user. Madam buat dekat contoh pertama je ya. Yang kedua ni adalah input statement. Input statement ni kalau dalam pseudocode adalah read tu. Read. Okay. Sekarang saya nak buat pula untuk assign 1, assign 2. System.out.print. Okay. Enter your assignment 1. Tulis penuh. Message mesti tulis penuh. Okay. Variable je yang kena rapat. Yang ni dalam ni warna hijau ni message. Message kena jelas. Lepas tu kita pun buat assign. Ini baru variable. Assign 1 equal sc.next in. Ada bracket semicolon. Okay. Selepas itu selang lagi kita nak buat untuk assignment tu. System.out.print. Okay, apa kita nak suruh masukkan? Enter your assignment 2. Tutup semicolon. Follow by input statement assign 2 equal sc.next in. Nampak tak? Kita ulang benda yang sama je. Faham tak ni input statement dengan prompt user ni? Bila kita dah masukkan ni, kita nak buat formula. Input dah selesai, proses pula. Proses kita carry mark. Okay, ingat tak boleh dua perkataan ni. Kalau dua kena rapatkan atau letak underscore. Test 1 plus test 2 plus test 3 bahagi dengan 3. Lepas tu plus dengan assign 1 plus dengan assign 2. Semicolon. Okay. Lepas tu kita nak display system out dot print. Okay, kita nak paparkan apa tadi? Carry mark. Semicolon. Okay, kenapa system dot print tak ada macam hijau-hijau ni? Sebab hijau ni kita nak paparkan message. Yang ini kita nak paparkan value. Itu beza dia. Okay. Lepas tu close dengan benda ni. Okay. Boleh tak? Boleh nampak tak? Madam. Ya saya. Yang sebelah, yang apa? Sebelum enter your assignment tu, Madam rapat print dengan tu apa? Buka kurungan tu tak apa ke? Okay, thank you. Bagus soalan tu. Contoh yang ni print kan bracket ni rapat sekejap jauh. Tak ada masalah. Yang ni boleh. Yang tak boleh variable saja tak boleh. Variable tak boleh. Okay, so ni sekejap saya rapat, sekejap saya jauh, dia sama je, dia tak ada effect. Okay, thank you. Yang effect yang ni variable. Okay. Okay, bila dah selesai kita nak save. Okay, tak tahu betul ke tidak ni, kita save dulu. File, save as. Saya simpan dekat mana tadi ya? D. Saya simpan dekat Java. Okay, dia dah keluar nama. So, saya akan save. Okay, save. Nampak dia dah bertukar exercise 3Q1. Okay, so bila dah selesai, dah save, kita nak check betul tak? Tekan button plus hijau tambah atas ni. Klik yang ni untuk compile check error. Okay, nampak tak ada error? Apa error dia? Siapa boleh nampak? Apa error yang saya dah buat? Siapa boleh nampak? Test 3 tu jarak. Yes, so nampak tak dekat sini? Variable dia tak boleh jarak. Variable yang tak boleh jarak. Okay, yang ni kena masuk dalam. Kalau tambah ni nak jarak, tak ada masalah, boleh.
Okey, sebab tu variable jangan guna variable panjang-panjang, takut kita tersilap. Okey, bila dah betul kan, kita check lagi sekali. Betul tak ni? Okey, kita check lagi sekali. So kalau banyak-banyak ni confuse, clearkan dia. Okey, lepas tu compile. Okey, ada lagi carry mark ni. Cuba bagi tahu saya apa masalahnya. Siapa boleh nampak? Dia kata carry mark ni yang salah. Cuba tengok carry mark. Kenapa dia salah? Apa lagi yang kita tak buat? Siapa boleh nampak? Okay. Kesalahan dia dekat bahagian carry mark. Siapa nampak? Kenapa dengan carry mark ni? Okay, clue dia adalah semua variable mesti kena declare. Carry mark kita dah declare belum? Cuba tengok ke atas. Dah declare belum carry mark? Nampak tak ni? Kita tak declare lagi carry mark. So, kena ingat variable semua mesti kena declare. Okay, so nampak dah 2 error kan? Kena declare. Nanti kalau buat ada error, jangan takut. Error tu yang mengajar kita kat mana yang kita tersilap. Okay, so clear balik. Kita compile lagi. Okay, nampak dah complete. Dia keluar macam ni maksudnya dah tak ada error lagi. Okay, lepas tu kita boleh run. Cuba tengok hasil dia run Okay, kenapa dia ada keluar enter your test 1? Sebab kita bagi tadi prompt user enter your test 1 kata test 1 saya 80. Bila dah masukkan 80, tekan enter. Macam awak masukkan pin number dekat ATM machine. Lepas dah masuk tekan enter kan? Tekan enter. Dia akan keluarlah test tu. Test tu saya masuk lagi naik sikit 81. Test 3, 82. Lepas tu assignment 1, 90. Assignment 2, 99. Dapat tak ni? 270. Faham tak flow dia ni? Tapi Media tak nak keluar 270 macam tak syok. Media nak keluarkan macam ni. Okay, macam ni. Ini value betul dah 270. Okay. Tapi Medium tak nak letak 270 saja. Medium nak tulis macam ni. Your carry mark, macam tu berbudi bahasa sikit. Your carry mark kan nampak ada budi perketi kan. Your carry mark is, buat macam tu. Ni lepas tu plus. Plus, okay ni saya tutup sorry, tutup dekat sini. Bila awak nak display message, ini message. Yang ini value. So ini cara penulisan dia. Letak message, lepas tu nak letak value tu ada perkataan tambah. Maksudnya message tambah value. Okay, Median cuba compile lagi sekali Cuba tengok perbezaan dia. Okay, bila saya letak macam ni, apa yang akan keluar? Okay, hijau ni message, yang ini value. Okay, kita try run. Okay, dia akan minta kita masuk test 1, 80, test 2, 70, test 3, 56, assignment 90, ni 80. Okay, so nampak tak? Your carry mark is 238. Itu perbezaan dia. Okay. Boleh? Boleh, madam.